menyatakan sokongan, sat lagi tarik sokongan. Isu peruntukan ahli parlimen bukan isu peruntukan untuk pembangunan. Kerajaan ni bertanggungjawab untuk semua. Lantikan GLC politik ni dia macam musical chair. Jangan katakan bila nanti dia adalah UMNO ataupun ketua cabang PKR. Kita nak capai sasaran tu, tapi kita ambil shortcut. Cikgu ni kusu pecah kepala mikir macam mana nak bagi budak faham, macam mana nak bagi budak pandai. You berani ambil auditor yang tak ada ACCA? Kita hafal lah 5 hadis, 5 ayat Quran, Cukup. tengok ulasan, then done. I'm ustaz. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi dalam Relax Bro Podcast episod ke-19. 19. Sama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari dan Saya Wan sahabat Agil. saya Wan Agil. Jangan lupa terus follow kami di semua platform social media kami, di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram dan juga Spotify untuk kelestarian kami lah. Kelestarian. Saya rasa itu dah boleh jadi catchphrase podcast Relax Bro, kan? Apa saja kita bincang untuk kelestarian. Kelestarian. Untuk kelestarian rakyat dan pendengar semualah. Okey, cuma yang agak tak berapa nak lestari ni politik kita ni. Masih tidak lestari. So jadi yang terbaru ahli Parlimen Tanjung Karang yang baru declare sokongan beliau pada kerajaan. Dari satu sudut bagus untuk terus memastikan kestabilan kerajaan perpaduan. Betul. Sehingga ke akhir penggal. Cumanya ada beberapa argumen ataupun perkara-perkara yang saya kira kita perlu lihat sebelum saya bagi Agil komen. Contoh saya berikan. Contoh di Parlimen Gua Musang, YB Azizi. Ya. Beliau juga merupakan adun negeri. Okey, iaitu dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Parlimen beliau menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan, kepada PMX. Okey. Tetapi bagaimana pula di peringkat negeri? Di peringkat Dewan Undangan Negeri Kelantan. Saya kira YB Azizi kena jelaskan hal ini. Takkanlah di kau di sini kau makan, sini kau makan. Orang katalah ni, orang kata makan 2 kolam, 3 kolam, 4 kolam ni kan. Tapi apapun saya kira itu terpulang kepada pendirian YB sendiri. Cuma YB perlu jelaskan kepada rakyat tentang pendirian yang sebenarnya. Kenapa? Kerana saya katakan saya tidak ada masalah untuk orang terus memberikan sokongan kepada kerajaan. Baguslah. Kerajaan akan kuat. Cuma dari satu sudut yang lain, kita membuka ruang ataupun set the precedent case, yang mana kita set the precedent untuk selepas ini orang bermudah-mudahan menyatakan sokongan, sat lagi tarik sokongan, menyatakan sokongan, tarik sokongan. Jadi itu sebenarnya tak membantu kepada kestabilan kerajaan. Agil. Saya setuju dengan pendapat Dok. Untuk pengetahuan penonton dan pendengar, hari yang kita rekod ni ialah 24 hari bulan, dan hari ni adalah hari yang mana YB Tanjung Karang yang menukar sokongan, menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, PMX, sepenuhnya tanpa dikatakan tidak ada desakan mana-mana pihak. Ini saya baca statement dia. Dia kata tidak ada desakan mana-mana pihak. Pengisytiharan sokongan ini adalah tanpa sebarang paksaan dan dibuat sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Saya ada masalah dengan statement ni. Kenapa? Ini seumpamanya dia mengatakan bahawa kalau dia tidak menyokong PMX, rakyat akan bermasalah. Tanjung Karang akan bermasalah. Ini satu statement yang saya sangat-sangat tidak gemar dan tidak berapa, orang kata, seronok dengar. Maksudnya, dalam kata lain, adakah YB Tanjung Karang ingin menyatakan bahawa sekiranya beliau tidak menyokong PMX akan melupakan rakyat Tanjung Karang? I doubt it. Saya tak rasa PMX sebegitu. Sebab apa? Akhirnya, peruntukan-peruntukan yang diberi untuk projek-projek pembangunan dan menjaga kesejahteraan rakyat ni diberikan kepada semua ahli parlimen. Beyond ataupun merentasi kepentingan politik. Betul. Contoh di Perlis, dapat juga peruntukan. Dapat juga. Cuma isu yang sebelum-sebelum ni ialah isu peruntukan ahli parlimen. Yes. Isu peruntukan ahli parlimen bukan isu peruntukan untuk pembangunan. Ni dua isu peruntukan yang berbeza.
Jadi soalan yang kita nak tanya pada YB Tanjung Karang ni, kenapa buat kenyataan sebegini? Ini tidak adil pada PMX. Tidak adil kepada kerajaan. Seolah-olah menggambarkan bahawa kalau saya tak sokong kerajaan of the day, Saya, rakyat di kawasan saya tidak akan sejahtera. itu satu. Dan nombor dua, adakah ia benar-benar berlaku? Sampai tahap kena menukar sokongan tanpa keluar parti. Okay. Ini pun antara satu perkara yang saya rasa YB Fahmi Fazil ada keluar kenyataan 2 jam selepas pengumuman dibuat. Dia kata ini membuktikan kerajaan berada di landasan yang betul. Saya punya pandangan kepada YB Fahmi Fazil, you need to look into this kind of statement. It's damaging. Dia akan mencacatkan image kerajaan. Bukan nak cakap betul, kerajaan berada di landasan yang betul, tapi pada masa yang sama, kita kena tengok this argument yang mengatakan kalau saya tak sokong, rakyat saya akan masalah. Kalau saya tak sokong, rakyat saya akan ada masalah. Ini standard script 6 ahli parlimen bersatu yang tukar sokongan nyokong PMX ni. Ini standard script. Maksudnya apa? ini Dia Arab kata kita mafhum ni yang difahami daripada statement itu. Okey, mafhumnya adalah kalau sekiranya tak berisakan sokongan kepada PMX ataupun kerajaan perpaduan, rakyat akan bermasalah. Betul. Yakni rakyat seolah-olah akan diabaikan oleh kerajaan. Yang mana kita tak rasa begitu. Kita tak rasa Kita begitu. rasa bahawasanya kerajaan ni bertanggungjawab untuk semua. Betul. Untuk semua. Betul. Pembangkang maupun kerajaan. Okey, negeri-negeri pembangkang, parlimen-parlimen pembangkang pun ada peruntukan, which is peruntukan pembangunan. Baiki jalan tu still ada. Betul. Cuma bezakan antara peruntukan ahli parlimen yang mana ia merupakan kuasa prerogatif Perdana Menteri. Perdana Menteri dengan peruntukan yang diturunkan ke setiap negeri masing-masing oleh kerajaan perpaduan tanpa mengira latar belakang politik setempat. Betul. Dia turun semua. Betul. Okey. Itu clear. Jadi kalau boleh simple je. Saya cadangkan kenyataannya macam ni. Kalau ada ahli-ahli parlimen selepas ini yang datang nak sokong kerajaan bagi cadangan, perpaduan, saya cadangkan statement seperti ini. Saya menyokong kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, dengan harapan dapat diperkasakan lagi. Okey, program-program dan projek-projek kepentingan rakyat ni. Di kawasan- Perkasakan. Di kawasan Cantik parlimen lah saya. sikit. Di kawasan parlimen saya. Di kawasan parlimen saya. Diperkasakan tu cantiklah sikit daripada demi kesejahteraan rakyat saya. Tak payahlah. Memang rakyat tu dah dijaga. Ini masalah yang saya rasa, Dok. Saya cadang lah. Ini masalah yang saya rasa ada kelompongan yang perlu dilihat oleh kerajaan berkenaan dengan Akta Anti Lompat Parti. Dia akan ada isu-isu sebeginilah, Dok. Yep. Yang mana bila senario yang mana ahli parlimen tersebut menyokong kerajaan of the day, tapi dia masih kekal sebagai ahli parti yang pembangkang. So Akta Anti Lompat Parti dia tak cover di senario. Senario ni dia tak cover. Jadi yang senario ni nak kena cover. Kan? So, apa yang Akta Anti Lompat Parti perlu buat dalam senario yang mana ahli bersatu, masih lagi ahli bersatu kekal tak keluar parti, menyokong Perdana Menteri. Ini apa nak buat dengan orang-orang macam ni? Apa tindakan yang perlu dibuat untuk orang-orang macam ni? Sebab parti bersatu pun tak boleh nak pecat dia. Betul. Sebab kalau pecat dia hilang kerusi. So benda-benda macam ni yang perlu kita lihat. Ini yang kita kata loophole lagi tu. Loophole itulah kita pernah bincang. Itulah. Dan macam saya kata tadi, kena perkasakan SPRM. Macam saya sebut pada episod yang lepas-lepas saya kata. Perkasakan SPRM sebab apa? Ahli parlimen ni dia tak bangun pagi. Tiba-tiba dia kata, saya punya prinsip perjuangan sama macam kerajaan of the day. Yang ini, come on lah, tak masuk akal. So, ada benda, mesti ada benda. Dia kata tak ada paksaan. YB Fahmi Fazil kata pun kerajaan tidak memaksa. But, believe me, Dok, something happen. Something must happen. And we must figure out why. Sebab kalau Tapi tidak... tu sangka buruk ke? Bukan. Saya bukan nak sangka buruk. Sebab okay. apa? Kenapa saya kata macam ni? Sebab kita akan set a bad precedent untuk kerajaan-kerajaan yang akan datang, dan akhirnya akan bawa masuk kepada kepala otak ahli pengundi yang mengundi ahli-ahli parlimen nanti. Oh, kalau macam ni, baik kita undi all out, bagi kat siapa-siapa lah. Katalah kerajaan tu PH, kita bagi PH 100% lah. 222 kursi tu bagi PH lah. Sebab apa? Akhirnya nanti kita akan dianiaya, ataupun ahli parlimen kita akan menyokong PMX. So benda-benda macam ni yang akan membuatkan Macam seolah-olah tak guna lah parti politik. dan apa gunanya ada
parti politik. Yang ini saya kata bukan nak kata bersangka buruk dok, tapi saya lebih risau akan presiden yang kita bentuk untuk generasi yang akan datang. Yang ini yang saya rasa kita patut lihat dan kita patut perbaikilah. Jadi kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung lagi untuk topik yang melibatkan parti politik dan kerajaan. Kita bincang selepas ini. GLC. Okey. terima kasih. GLC. Relax bro.